Halo viewers, welcome back again to my YouTube channel. Selvin Junior here, geng. Alright, so geng, dalam video saya kali ini saya akan kongsikan sama kamu tentang perkongsian seorang student daripada IIUM. Jadi saya tidak tahu daripada institusi apa tuh, geng. So video saya kali ini lain daripada lain. Saya tidak akan bahas pasal viral isu-isu semasa, dan saya tidak kongsikan pasal viral isu-isu semasa. So ini kali saya akan kongsikan sama kamu satu perkongsian daripada pengalaman seorang student. Macam tuh, geng. So video ini, geng, dia part by part, dan ini adalah part pertama yang saya buat. Part yang seterusnya tuh, geng, belum lagi saya boleh teruskan sebab belum lagi keluar. Macam tuh. So ini saya dapat daripada kawan saya. Dia suruh saya buat video nih, buat perkongsian nih melalui YouTube channel saya. Dia cakap kongsikan sebab kisah dia macam sangat menarik lah. Dia cakap di sana. Begitu, geng. Jadi saya kongsikan lah sama anda semua, sama-sama kita dengar, sama-sama kita ceritakanlah pengalaman dia nih. Macam menarik juga kan, geng. Yes, saya pun sendiri, geng, belum baca lagi dia punya perkongsian nih, geng. So lepas ini saya akan baca perkongsian dia macam mana, geng. Begitu, geng. Oke, sama-sama kita lah. Alright. So sebelum kita masuk ke perkongsian dia nih, geng, let's check it out. Oke viewers, macam yang saya cakap tadi, perkongsian ini cumalah perkongsian daripada seorang student, dan saya kasih kongsi sama kamu semua sebab saya pun rasa macam menarik. So adakah perkongsian ini berdasarkan cerita seram ataupun tidak, geng? Jadi sama-sama lah kita dengarkan. Alright. So mari kita teruskan, geng. Salam, aku nak cerita pasal keluarga aku. Aku dari keluarga yang besar. Aku ada 3 adik-beradik termasuk aku. Aku ada kakak seorang dan adik perempuan seorang. Aku lelaki, umur 24 tahun. Insya Allah tahun depan kawin. Doakan aku, guys. Oke, sebelum aku cerita, aku kena bagi penjelasan tentang panggilan. Datuk atau nenek kita orang panggil Tok. Moyang kita orang panggil Ayah Tok atau Mak Tok. Ayah kepada moyang, muid, kita orang panggil moyang. So, Tok, Ayah Tok, moyang. Keluarga yang aku nak cerita ni dari belah ayah aku. Ayah aku anak keempat dari 7 beradik. Atau aku anak pertama dari 6 beradik. Ayah tok aku juga anak pertama daripada 5 adik beradik. Aku dilahirkan pada tahun 1992. Ayah aku dilahirkan pada tahun 1967. Tok aku dilahirkan pada tahun 1938. Ayah tok aku dilahirkan pada tahun 1918. Moyang aku dilahirkan dalam range 1893 atau 1897. Moyang aku dulu bekerja dengan pegawai British. Disebabkan dia baik dengan British, dia diberikan sebuah rumah agam yang klasik sampai sekarang masih lagi utuh. Rumah ini dibina pada tahun 1925. So usia rumah yang kami keluarga besar nih balik setiap cuti sekolah nih adalah 91 tahun. Wah, lama, geng. Rumah tuh sudah dalam 90 tahun lah dia berdiri, masih teguh. Rumah ini rumah 2.5 tingkat. 2.5 tingkat, saya tidak tahu macam mana, geng. 2 tingkat lah kan. Banyak beranda, banyak bilik, banyak ruang tamu, banyak perhiasan klasik. Setiap kali aku balik kampung, aku asik fikir yang rumah ini berpuaka. Bukan aku je fikir macam tu, orang kampung pun fikir macam tu. Walaupun rumah ini terjaga, tapi usia rumah ini buat ramai orang curiga. Walaupun macam tu, rumah ini tetap ada astro dan unify, klasik dan modern at the same time. Dalam keluarga aku, adik-beradik tok aku semua sihat lagi. Just sakit-sakit tua, dan masih lagi ada seorang adik arwah ayah tok aku yang masih hidup. Tapi rumah ini dimiliki oleh tok aku. Dalam rumah ini banyak bilik, seriously banyak bilik. 10 buah bilik tidur, 2 bilik solat, 2 bilik membaca. Salah satu bilik membaca dah jadi bilik gaming dan tempat cucu-cucu buka laptop and online. Sebab dalam bilik ini lain paling laju. Ada sebuah bilik tidur yang terletak di sebelah salah satu bilik membaca. Kedudukan kedua-dua buah bilik ini di corner lot. Harap you guys paham lah. So aku akan ceritakan tentang bilik di corner lot nih lepas nih. Oke viewers, so sebelum tu saya mau cakap kenapa saya kongsikan dan kenapa saya rasa menarik tentang kisah nih walaupun saya belum baca. Sebab saya nampak rating daripada reader sangat tinggi ya, guys. Ada 8.9, ada 9.0. Rating dia tinggi daripada rating reader lah. Dalam rumah ini ada satu ruangan yang dipenuhi oleh gambar dan pencapaian oleh Tok dan adik-beradik Tok aku, termasuk juga gambar dan pencapaian ayah aku dan pakcik makcik aku, dan juga termasuk gambar-gambar ayah Tok aku dan adik-beradik dia. Ruangan
Ruangan ini just ditutup dengan kain dan langsir. Kedudukan ruangan ini berdekatan dengan bilik ayah aku. Jadi setiap kali aku nak masuk bilik waktu aku kecil dalam usia 5-7 tahun, aku akan terpandang gambar-gambar ayah tok aku dan adik-beradik dia. Agak mencuakan sebab aku agak takut tengok gambar-gambar orang tua atau gambar-gambar lama. So pada raya lepas aku balik kampung, aku umur 24 tahun. Kejadian tahun ni aku pergi bilik gaming tu, tengok sepupu-sepupu aku main PS3. Aku buka laptop sebab nak buka YouTube. Dalam bilik tu ada meja sebuah dan kerusi. Meja ni saiznya lebih kurang meja cigu dalam bilik darjah. Ada laci. Aku buka laptop tapi aku lupa bawa mouse. Aku nak guna mouse, so aku carilah mouse. Semua mouse aku pakai, jadi aku tak ada mouse. Adik dan kakak aku pun kedekut mouse. Jadi time tu tak ada mouse merupakan satu isu buat aku. Aku jadi cranky and nak memberontak. Aku teruskan misi mencari mouse. Akhirnya aku coba buka laci meja tempat aku pak laptop aku. And guys what? Aku jumpa something geng, something old. Gambar lelaki pakai coat bergambar tepi orang putih atau mat saleh. Aku ambil gambar tu and coba analyze gambar tu. Gambar dah kuning dah semua, debu pun ada sikit. Aku nak tanya sepupu aku kat sebelah tapi aku cancel sebab aku rasa orang pun tak tahu gambar siapa. Aku rasa orang pun dah boleh guesskan ni gambar siapa. Aku ambil keputusan untuk letak balik gambar tu dalam laci dan aku teruskan online tanpa mouse. Malam itu kita orang satu keluarga plan to have BBQ, and BBQ is kind of my thing sebab aku suka makan tapi tak suka menolong in the process. Tapi aku tengah sedap menunggu ayam siap terhidang, aku nampak sepupu aku, let's call her Nora, naik ke rumah. Aku buat dono je, keluarkan rokok sebatang dan aku smoke. Lepas 30 minit Nora tak turun lagi. Aku pelik, ambil keputusan untuk smoking sebatang lagi and I swear I will go upstairs lepas smoke sebatang. Sebelum rokok aku habis, Nora dah turun. Aku pergi dekat Nora dan tanya dia, kau buat apa kat atas tadi Nora? Aku cari powerbank aku tak jumpa. Oh okay, so reasoning dia logik sebab Nora ni taklah jauhan dengan pon. Tapi beberapa minit lepas tu dia naik balik. Kali ini aku follow dia sebab tujuan aku follow dia sebab aku nak serga dia. Macam a little prank tapi lain jadinya. Aku tengok dia masa masuk dalam bilik membaca atau bilik gaming. Dia tengah cari something. Aku terus masuk bilik tu dan aku tanya dia, kau cari powerbank kau dalam bilik ni ke? Nora terkejut, so at least aku berjaya lah juga serga dia kan. So dia menggelabat. Tiba-tiba aku teringat gambar lelaki pakai kot bergambar sebelah mat saleh dalam laci. Aku pergi kat laci dan aku tanya Nora, kau cari gambar ni ke? Hah? Tak, aku cari powerbank aku lah. Oh ya ke? Oke. Aku letak balik gambar tu dalam laci. Wait mus, mana kau dapat gambar tu? Dalam laci tadi. Laci? Mus, kau tahu kan sebelum ni meja ni tak pernah ada laci. Time ni aku jadi pelik dan hairan. Tiba-tiba aku terimbas kembali. Meja ni mana pernah ada laci. Kemudian aku coba buka balik laci tu. Nora datang juga. Aku tengok bawah meja dan kita orang baru faham. Laci ni sebenarnya tersorok bahwa dalam meja dia ada mekanisme untuk tarik laci tu keluar. Belum ni tak ada orang perasan bahwa the region is actually a drawer. Aku pun tak perasan, aku just tarik je laci tu. Masa nak cari mouse. Ni gambar siapa mus? Soalan aku pun tak tahu. Adik-beradik ayah tokot mus? Aku rasa tak. Laki dalam gambar ni macam dah late 30. Kalau adik-beradik ayah to masa dorang dah 30-an, je pun dah datang jajah tanah Melayu. So ni gambar moyang. Ayah kepada moyang aku, kita orang panggil moyang. Tanya Nora, maybe kot kita tanya tok je lah. Kemudian kita orang cari Tok, tapi Tok dah tidur. Kita orang plan nak tanya esok je. Aku ada tanya juga ayah aku malam itu. Dia cakap dia tak pernah tengok gambar moyang aku sebab tak ada gambar. So aku just jelah. Pagi keesokan itu aku dengan Nora jumpa Tok. Lepas breakfast kita orang tanya dia dan cerita sikit pasal the hidden drawer dalam meja tu. Kata Tok aku dia pun tak perasan ada laci dalam meja tu, and dia terkejut dan emotional sikit bila tengok gambar tu. Dia cakap ni moyang kita orang. Masa dia tetap gambar tu aku pandang je dia. Masa aku tengah pandang Tok aku ternampak something di belakang gambar tu. Satu tulisan Jawi. Aku bagi tahu Nora dan Nora bagi tahu Tok aku ni dulu dia cigu. So dia faham lah apa benda yang tertulis di belakang gambar tu. And aku sendiri pun boleh baca. Aku juga emosional bila baca ayat tu, termasuk Nora. Ni sebenarnya ceritanya panjang lagi. Ini baru permulaan cerita, tapi aku perasan yang aku dah tulis cukup banyak. Dia cakap, so geng, dia punya perkongsian untuk part 1 nih geng cuma sampai di sana. Jadi dia ada sambungan untuk part yang kedua geng. So kepada viewers yang sudah menonton video saya ini sampai habis untuk peninggalan arwah part 1 nih, kalau kamu mau tengok untuk video seterusnya untuk peninggalan arwah part kedua tuh, nantikanlah sebab saya pun sedang menunggu dia punya perkongsian untuk part 2. Begitu geng. So bila saya sudah dapat untuk part 2 ini geng, saya janji dan saya akan pastikan
saya akan kongsi sama kamu untuk part kedua. Ya begitu geng. So saya baca perkongsian ini geng, saya ikut sejalah dalam slang-slang Semenanjung. Walaupun saya punya slang-slang Semenanjung nih tidak berapa cantik, tapi tiapa, yang penting Anda boleh paham dan Anda boleh dengar apa yang saya kongsikan sama kamu. Alright viewers, so itu saja dalam video saya untuk part 1 nih. Jangan lupa kongsikan sama teman-teman Anda sekiranya Anda minat, sekiranya Anda ternanti-nanti dengan part kedua. Oke, kongsikan sama teman-teman Anda dan viewers di luar sana. Itu sajalah dalam video saya pada kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya Selvin Junior, hit button lonceng, hit button like, dan yang paling penting geng, hitlah button all notification agar kamu tahu update-update video terbaru daripada saya. So bertemu lagi kita di next part, yaitu part 2. Peace ya.